Selamat siang dan selamat beraktivitas kepada semua pelajar. Ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Satu channel yang seru membahaskan persoalan matematik secara tajam, tuntas dan terpercaya. Jadi untuk mengetahui keseruannya, elok kita mulai sahaja. Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini ialah masih lagi berkisar dalam bab 9 iaitu laju dan pecutan matematik tingkatan 2. Dan hari ini kita akan belajar tentang penyelesaian masalah yang melibatkan laju. Jadi sebelum kita teruskan, elok Om imbas kembali rumus bagi laju. Baik, kita telah belajar bahawa laju ialah simbolnya L ialah jarak bahagi masa. Okey, untuk tip pintar kepada pelajar, kita boleh bina satu segitiga. Okey, untuk mengingat rumus laju jarak bagi masa ni, kita boleh konstruk satu segitiga seperti ini, di mana laju simbolnya L ialah jarak per masa. Jadi kalau nak cari jarak, laju darab masa. Dan kalau nak cari masa ialah jarak bagi laju. Okey. Jadi dengan segitiga ini pelajar boleh mengingat dengan lebih mudah lagi, sebab soalan dalam penyelesaian masalah tidak semestinya diarahkan untuk mencari laju, iaitu jarak per masa. Kadang-kadang cari jarak, laju darab masa, kadang-kadang cari masa, jarak bagi laju. Jadi oleh kerana laju ialah jarak bagi masa, maka laju purata beza dia dengan laju hanya kita tambah perkataan jumlah, iaitu laju purata jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey, kita cuba tengok bagaimana untuk cari laju purata terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada penyelesaian masalah yang melibatkan laju purata. Baik, kita lihat contoh satu. Ini sebagai imbas kembali sajalah. Okey, contoh satu. Okey, katakanlah dalam acara triathlon. Tahu kan apa itu triathlon? Iaitu sukan yang melibatkan 3 disiplin, iaitu berenang, berbasikal dan berlari. Baik, biasanya normally kalau untuk half marathon bagi triathlon, renang dia punya jarak ialah 1500 meter. Kemudian diikuti dengan berbasikal sejauh 40 km dan berlari sejauh 10 km. Dia ada 3 disiplin saja: renang, berbasikal, berlari. Okey, katakanlah seorang atlet triathlon ni, dia berenang sejauh 1500 meter, 40 km berbasikal dan berlari 10 km. Dan dia mengambil masa untuk menghabiskan acara ini, 3 disiplin ini. Masa yang diambil adalah 1 jam 45 minit. Jadi soalan nak laju purata dalam kilometer per jam. Okey. Jadi oleh kerana soalan nak laju purata dalam kilometer per jam, semua jarak dalam 3 disiplin ini mesti dalam kilometer. Jadi kalau kita lihat renang ni 1500 meter. Jadi 1500 meter ni kita kena tukar kepada kilometer, sebab basikal 40 km, berlari 10 km. Jadi yang 1500 meter ni kita kena tukar. Jadi murid dah tahu, kalau 1 kilometer ialah 1000 meter. Okey, di sini Okey. Jadi kalau 1 kilometer 1000 meter atau 1000 meter, 10 lagi, maaf, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Jadi kalau 1500 meter sama dengan 1500 bahagi 1000 darab 1. Okey, kita tukar, kita gunakan kalkulator sajalah. 1500 bahagi 1000 darabkan dengan 1 sama dengan 1.5. Jadi di sini ialah 1.5 km. Itu kita dah tukarkan dia punya unit dia. Kemudian masa, sebab masa dalam soalan ni laju purata dalam kilometer per jam. Jadi kalau kita tengok masa ada minit. Jadi minit ni kena tukar juga.
Jadi kita dah tahu. Okey, 1 jam berapa minit? 1 jam 60 minit. Ataupun 60 minit sama dengan 1 jam. Jadi kalau 45 minit, maksudnya ialah 45 bahagi 60 kali 1. Iaitu guna kalkulator sajalah. 45 bahagi 60 darab 1 sama dengan 0.75 jam. Jadi 0.75 jam. Jadi masa dia 1 jam 45 minit ni maksud dia ialah 1 jam tambahkan dengan 0.75 jam. Sebab 45 minit ialah 0.75 jam. Jadi 1 tambah 0.75 iaitu 1.75 jam. Itu dia penukaran dia. Jadi apabila kita dah siap-siap tukar, maksudnya unitnya semua dah selaras, dah sama, maka kita boleh cari laju purata. Jadi apa itu laju purata? Laju purata iaitu jumlah jarak bahagikan jumlah masa. Okey? Jadi berapa jumlah jarak? Okey, maksudnya 1500 ni kita dah tukar kepada 1.5. Maksudnya 1.5 tambah 40 tambah 10 sebab ada 3 disiplin. Kemudian kita bahagikan jumlah masa. Jumlah masa, jadi atlet ni dia mengambil masa, kita dah tukarkan unit 45 minit tadi, mengambil masa 1.75 jam. Jadi kita bahagi saja 1.75. Jadi kita ambil kalkulator, kita tambah. Okey, iaitu 1.5 tambah 40 tambah 10 sama dengan berapa tu? 51.5. Dia punya jarak dia, jumlah jarak dia. Bahagi 1.75 ni, 1.75. Jadi berapa? Dia punya laju purata. Laju purata dia ialah 29.42 ni tukar 43 sebab depan ni 8. Jadi jawapan dia ialah 29.43 km per jam. Itu dia punya laju dia, laju purata. Baik, kita lihat lagi contoh 2. Ini masih lagi ulang kaji lah tentang laju purata sebelum kita masuk ke penyelesaian masalah. Baik, kita lihat pula graf jarak masa ni. Okey, katakanlah perjalanan anda lah daripada Johor Bahru nak pergi Kuala Lumpur. Okey, biasanya daripada Johor Bahru jarak, katakanlah anda bermula di sini di kosong ni, 0 km. Jarak antara Johor Bahru Kuala Lumpur ialah 320 km. Daripada 0 ke 320. Jadi anda drive, katakanlah anda menyetir mobil anda, jadi anda bergerak, okey, daripada pukul 7 gerak ke atas, ni masa pukul 7 sampai sini pukul 9. Okey, antara pukul 9 9.30 ni katakanlah anda stop sebentar. Anda stop setengah jam. 9.30 tolak 9. Okey, jadi anda stop setengah jam di sini. Okey, di mana jarak dia 140 km. Katakanlah ini anda di highway lah. Maksudnya anda drive, anda berhenti 140 km. Katakanlah di R&R Pago, anda berehat setengah jam atau 30 minit. Kemudian after anda berehat tu dah habis, dah makan, dah ke tanda semua, anda meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Jadi anda sampai pukul 11 pagi. Jadi untuk mencari, katakanlah soalan nak cari laju purata dalam kilometer per jam. Jadi kalau nak cari laju purata, biasalah laju purata apa? Jumlah jarak bagi jumlah masa. Jadi laju purata ialah jumlah jarak. Maksudnya jarak daripada tempat anda, katakanlah Johor Bahru ke Kuala Lumpur 320 km. Jadi 320 bahagikan jumlah masa. Jumlah masa daripada pukul 7. Okey, anda bergerak pukul 7 sampai pukul 11. Jadi berapa jam tu? 4 jam. 7, 8, 9, 10, 11. Ada 4 jam. Jadi bahagikan 4 saja. Sebab dah dalam jam. Jadi 320 bagi 4 ialah 80 km per jam. Jadi anda memandu mobil anda dengan kelajuan 80 km per jam. Ingat ya, graf jarak masa juga boleh mewakili pergerakan suatu objek. Okey,
Selain kadang-kadang dia kasih soalan dalam bentuk ayat saja, tapi boleh juga kasih soalan dalam bentuk graf. Di sini kemahiran anda untuk membaca graf. Ini ialah graf jarak masa. Baik. Jadi sekarang kita masuk kepada penyelesaian masalah tentang yang melibatkan laju atau laju purata. Jadi penyelesaian masalah ni tak semestinya kita cari laju purata. Okey, kadang-kadang kita kena cari jarak, iaitu laju darab masa. Okey, kadang-kadang kena cari masa, iaitu jarak bagi laju. Selama ni cari laju purata, iaitu jarak bagi masa, jumlah jarak bagi masa. Tapi tak semestinya, kadang-kadang kita kena cari jarak, iaitu laju darab masa, atau masa jarak bagi laju. Jadi elok kita lanjut saja tentang soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Yang ini contoh 1 dan contoh 2 ni hanya ulang kaji saja untuk mencari laju purata. Kita lanjut. Okey, kita tengok satu soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey. Baik, katakanlah ini cikgu ringkaskan je soalan dia. Katakanlah anda dan keluarga ingin pergi ke Kuantan lah daripada Skudai. Okey, katakanlah daripada Skudai, okey, ayah anda drive, okey, menyetir mobil, okey, dia bergerak daripada Skudai ke Kuantan, dia punya laju kenderaan dia, mobil dia 100 km per jam. Dan dia sampai Kuantan, dia mengambil masa 3 jam 15 minit. Kemudian, okey, lepas tu mungkin dah rehat lah mungkin 2-3 hari atau sehari. Okey, daripada Kuantan dia pulang semula ke Skudai. Jadi kalau dia pergi tadi, dia mengambil masa 3 jam 15 minit. Tapi bila dia balik, dia mengambil masa setengah jam lebih lama daripada masa asal. Jadi soalan, cari laju purata. Okey, ingat dia nak dalam kilometer per jam. Unit mesti kilometer dengan jam. Tak boleh meter atau minit, kilometer dengan jam. Jadi cari laju purata dalam kilometer per jam perjalanan pulang. Yang ni, perjalanan pulang ni. Okey. Jadi kalau nak cari laju purata, apa dia? Rumus dia. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi perjalanan balik ni kita tahu jarak dia berapa dan masa dia berapa. Kemudian kita bahagikan, kita dapatlah laju purata. Jadi untuk cari jarak, okey, sebab di bawah ni tidak dikasihkan apa-apa informasi. Kita tengok yang atas ni. Okey, daripada Skudai ke Kuantan, dia kasih laju. Dia kasih masa. Okey, jadi kita boleh cari jarak. Tengok tip pintar yang cikgu beritahu tadi. Jarak apa? Jarak ialah laju darab masa. Okey? Laju darab masa. Jadi kita boleh gunakan rumus laju darab masa ni cari jarak. Okey. Jadi jarak ialah laju darab masa, tapi pastikan unit adalah sama. Okey, kita tengok laju dia. Masa dia pergi tadi 100 km per jam. Ini kilometer dengan jam, tapi kita tengok masa. Ada minit ni, 15 minit. Jadi 15 minit ni kita kena tukar. Okey, 3 jam 15 minit. Okey, jadi kita tahu 1 jam 60 minit atau 60 minit, okey, sama dengan 1 jam. Jadi kalau 15 minit maksudnya ialah 15 bagi 60 darab 1. Jadi kita guna kalkulator sajalah. 15 bahagi 60 darab 1 sama dengan 0.25 jam. Okey? Itu. Jadi kalau kita nak cari jarak ialah laju darab masa. Jadi laju dia drive 100 darabkan masa 3 jam 15 minit. Maksudnya 3 jam tambah 0.25. Maksudnya 3.25. Jadi bila kita darab 100, kita guna kalkulator sajalah. 100 darab 3.25 sama dengan 325 km. Sebab jarak dalam kilometer. Jadi daripada Skudai ke Kuantan jaraknya ialah 325 km. Okey? Okey, sekarang soalan nak laju purata waktu pulang. Okey? Jadi waktu pulang di sini. Okey, kita tengok laju purata apa tadi? Jumlah jarak. Dah ada jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, masa setengah jam lewat. Maksudnya lebih lama lah. Okey, kalau setengah jam ni maksudnya 30 minit. Ini tak payah tukar lah. Setengah jam 30 minit.
Jadi tadi dia pergi 3 jam 15 minit. Jadi kita kena tambahkan 30 minit lagi. Jadi sebenarnya ini adalah sama dengan 3 jam 15 tambah 30. 45 minit. Waktu balik. Dan 45 minit ni kena tukar lagi. Sebab 60 minit 1 jam. Jadi kalau 45 minit maksudnya kita guna kalkulator. 45 bahagi 60 dapat 0.75. Jadi di sini ialah 0.75 jam. Barulah kita boleh cari, tengok soalan balik, nak cari laju purata waktu pulang dalam kilometer per jam. Jadi laju purata jumlah jarak bahagi jumlah masa. Berapa jumlah jarak? Okey. Pergi balik jarak sama, 325 km bahagi masa. Okey, masa 3 jam 45 minit. Maksudnya 3 tambah 0.75 jadi 3.75. Jadi kita bahagikan, guna kalkulator lagi. Kita dapat 325 bahagi 3.75. Jadi berapa? 86.67. 66 ni sebab depan ni ada 6 lagi, jadi 67. Jadi laju purata dia ialah 86.67 km per jam. Okey. Ini dia laju purata. Jadi ingat tentang penyelesaian masalah. Okey, tak semestinya kita cari laju saja, iaitu jarak bagi masa. Kadang-kadang nak macam ni tadi, dia nak jarak. Jadi jarak, laju, jarak masa. Ingat saja. Okey, gambar segitiga ini. Sekali lagi, laju, jarak per masa, jarak, laju, jarak masa, masa, jarak bagi laju. Jadi itu saja tentang subtopik laju purata dan penyelesaian masalah yang melibatkan laju. Untuk video seterusnya kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir iaitu pecotan. Jadi terima kasih sekali lagi bagi anda yang bergabung dengan channel Belajar Matematik Om Zaimus. Kalau kalian rasakan bahawa video ini bermanfaat, boleh share kepada rakan-rakan yang lain supaya video tutorial Belajar Matematik Om Zaimus ni dapat terus berkembang dan diterima oleh orang ramai. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.